Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan satu lagi topik yang juga memberikan tumpuan kepada Belanjawan 2021 kerana inilah merupakan isu yang sedang mendapat perhatian daripada seluruh rakyat Malaysia di pelbagai peringkat, dan ini jugalah isu yang sentiasa dibual-bualkan di mana saja. Dan topik yang kita pilih hari ini ialah Belanjawan Kesejahteraan Rakyat. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Jadi kita ingin mengucapkan selamat datang dan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Johan Mahmud Marekan yang merupakan pengarah Belanjawan Negara. Jadi Tuan, apa khabar? Khabar baik. Terima kasih Datuk Syarkawi. Terima kasih kerana undang saya untuk kami cukup bangga sebenarnya dapat bersama dengan Tuan Johan. Ini merupakan satu isu yang cukup menarik sebenarnya. Ya. Terima kasih. Ya. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah kami juga memberi peluang dan juga ruang kepada anda sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu ini, tetapi biarlah soalan-soalan yang anda kemukakan itu berkaitan dengan topik yang kita bincangkan. Jadi dua talian seperti biasa kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, buat permulaan, mungkin ini ramai Tuan Johan, orang tak tahu bahawa anda lah sebenarnya yang terlibat menguruskan bajet ataupun belanjawan ini sejak daripada tahun 2019 2020, dan ketika itu kerajaan kita berbezalah, ketika itu di bawah PH ataupun Pakatan Harapan, dan 2021 ini anda juga terlibat menyediakan belanjawan untuk tahun 2021 ini, tetapi di bawah kerajaan yang berbeza, iaitu Perikatan Nasional. Jadi apakah perbezaan itu memberi impak atau berkesan sebenarnya dalam penyediaan bajet itu secara keseluruhannya, Tuan? Okey, terima kasih Datuk. Sebenarnya yang pertama sekali saya perlu tegaskan bahawa sebenarnya usaha untuk menyediakan belanjawan bukan satu usaha berpasukan. Sebenarnya yang melibatkan banyak daripada bahagian di Kementerian Kewangan. Saya bertugas di bahagian belanjawan negara, tetapi juga rakan-rakan saya bahagian cukai, bahagian fiskal dan pelbagai bahagian juga turut terlibat, sebab ini bukan satu mungkin usaha puncak untuk Kementerian Kewangan tiap tahun dan diterajui oleh Ketua Setiausaha Pembelanjaran dan timbalannya, dan juga disokong oleh bahagian-bahagian yang berkenaan seperti saya juga. Tapi mungkin yang saya perlu tekankan, Belanjawan 2021 mungkin satu perkara yang unik, sebab isunya ialah tahun ni ialah negara kita telah terlanda oleh COVID. Inilah satu mungkin sekali dalam kehidupan. Ini satu isu yang mungkin tidak pernah dialami oleh negara. Ialah satu, bermula dengan satu krisis kesihatan, tetapi sekarang jadi satu krisis ekonomi dan satu krisis ekonomi sedunia. Dalam konteks tersebut, inilah satu tahun yang saya rasa pertama sekali dalam sejarah Kementerian Kewangan di mana pihak kami terpaksa menyediakan pakej rangsangan, bukan satu, bukan dua, malah dah 3-4 dah pakej rangsangan yang telah disediakan sebelum belanjawan. Itulah mungkin satu keistimewaan, tapi mungkin juga satu cabaran menunjukkan kepada betapa serius keadaan yang perlu ditangani oleh kerajaan pada masa inilah. So itulah mungkin satu yang agak berbeza daripada mana-mana tahun yang sebelum ini, sebab isu yang perlu diimbangi oleh pihak kerajaan. Satu, seperti mana yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menegaskan bahawa tiada kompromi dari segi aspek kesihatan dan kehidupan untuk rakyat, tapi pada masa yang sama juga isu kehidupan seharian. So itu yang biasanya yang diungkapkan balancing lives and livelihoods. Bagaimana kita memastikan bahawa kesihatan dan keselamatan rakyat terjamin, dan dengan itu belanjawan perlu memberikan tumpuan dan sumber yang secukupnya untuk memastikan bahawa usaha itu tidak terjejas, dan pada masa yang sama bagaimana kita memastikan bahawa ekonomi masih bergerak, rakyat masih dapat mencari mata pencariannya, supaya
kesejahteraan rakyat terjamin. Bila menengok daripada apa yang disebut oleh Tuan Johan, kita melihat itu sebagai satu cabaran sebenarnya cukup hebat kepada Tuan dan juga rakan-rakan di bahagian belanjawan negara. Tetapi sesuatu yang menarik jugalah dalam keadaan ataupun situasi pandemik COVID-19, dalam situasi ekonomi yang cukup tertekan dan sebagainya. Bagaimana Tuan Johan dan rakan-rakan melihat kepada ataupun visualize untuk menyediakan satu belanjawan yang mungkin akan dapat menggembirakan semua pihak ataupun keseluruhan rakyat Malaysia? Seperti setiap tahun, Kementerian Kewangan sememangnya berusaha untuk memastikan semua golongan berkepentingan diambil kira dalam penyediaan belanjawan, walaupun kita berdepan dengan krisis COVID, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh mengabaikan aspek-aspek lain, kumpulan ekonomi, kumpulan perniagaan, kumpulan sosial, keselamatan. Ini semua perlu diambil kira dalam satu belanjawan tahunan yang mengambil kira jentera kerajaan di pelbagai kementerian untuk memastikan bahawa kelangsungan dari segi perkhidmatannya dan juga usaha mereka dan objektif mereka. Tapi pada masa yang sama, untuk belanjawan 21, kita bermula dari segi dengan mendapatkan dari segi pandangan dan juga dari segi dorongan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apa keutamannya. So itulah mungkin titik permulaan untuk penyediaan belanjawan 21 dan sememangnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memang menekankan aspek kesejahteraan rakyat. Walaupun dari segi dalam ucapan belanjawan 21, Yang Berhormat Menteri Kewangan telah mengutarakan 3 matlamat utama, iaitu menjamin kesejahteraan rakyat, memastikan kelangsungan perniagaan dan juga dari segi menjamin ketahanan ekonomi. Tapi mungkin Datuk Umum perasan hampir setengah daripada ucapan belanjawan itu tertumpu kepada kesejahteraan rakyat. Dan inilah satu dari segi keutamaan bagi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, khususnya mungkin Datuk pun mungkin teringat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada singgah di satu PPR di Setapak, dan selepas itu telah dibuat beberapa dari segi pengumuman bahawa yang pertamanya ialah bagaimana kita memastikan bahawa golongan rentan ataupun yang mudah terjejas. Saya rasa kerajaan telah memberi satu tumpuan kepada golongan miskin dan B40, mandangkan biasanya kumpulan ini yang semasa krisis ekonomi, mereka ni biasanya lah makan kais pagi makan pagi. Betul. Simpanan dia pun terhad dan dengan itu tumpuannya kepada golongan tersebut. So dalam itu tumpuan yang telah diberikan dari segi peningkatan dari segi kadar bantuan kebajikan, di mana peruntukannya telah naik daripada 1.5 bilion kepada 2.2 bilion, termasuk juga kadar bantuan kanak-kanak yang sehingga maksima RM1,000 seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, dan kenaikan kadar kebajikan ini telah memanfaatkan lebih daripada 400,000 keluarga dan penerima. Yang tu yang golongan miskin. Selepas itu adalah golongan B40, dan ini telah juga diberi tumpuan melalui bantuan prihatin rakyat, di mana bantuan telah ditingkatkan daripada satu peruntukan 5 bilion sehingga 6.5 bilion. Penerimanya juga meningkat daripada 4 juta ke 8 juta. So itulah juga pastikan bahawa kurang B40 juga terjadi, dan terdapat pelbagai juga perkara lain yang telah diumumkan dari segi aspek kesihatan, perlindungan sosial, dan untuk membantu golongan weak. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa mungkin sesuai untuk hari ini, saya juga ingin memberi penjelasan bahawa walaupun kerajaan melalui pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi keutamaan untuk memastikan bahawa golongan rentan, mudah terjejas terjamin, tapi pada masa yang sama belanjawan 2021 tidak mengabaikan golongan M40. Mungkin Datuk pun mungkin terdengarlah ada rungutan biasanya lah dia kata tak cukup, tapi saya rasa penting juga untuk diberi tumpuan. Kalau dibandingkan seumpamanya belanjawan 2021 dengan belanjawan 2020, terdapat lebih mungkin dari segi pelepasan cukai yang telah diumumkan dalam belanjawan 2021. Antaranya pengurangan 1% untuk mereka yang julat
pendapatan bercukai di antara RM50,000 hingga ke RM70,000. Dan selain daripada itu, dapat pelbagai dari segi pelepasan cukai yang telah ditambah baik. Antaranya untuk pelepasan gaya hidup di mana ditingkatkan daripada 2,500 ke 3,000 dengan pengkhususan pada aktiviti sukan dalam konteks krisis kesihatan. Kita juga ingin menggalakkan rakyat supaya dengan gaya hidup sihat. Selain itu juga dari segi potongan-potongan yang berkaitan dengan kesihatan, seumpamanya dari segi pelepasan untuk kos jaga diri, dari segi kos saringan kesihatan telah ditingkatkan, jika dari segi potongan jika membiayai kos kesihatan untuk ibu bapa juga dinaikkan sehingga 8,000, dan juga dari segi potongan jika memerlukan untuk vaksin juga. So di antara itulah antara potongan-potongan yang telah diumumkan dalam Belanjawan 21 menunjukkan tumpuan kepada M40. Tapi selain itu mungkin apa yang penting secara amnya, kerajaan juga mengambil kira bahawa dalam satu krisis ekonomi, isu kos hari hidup dan juga aliran tunai adalah satu isu yang juga M40 menghadapi. Dan dengan itu juga telah ada bantuan yang diumumkan untuk M40 secara amnya, dan ada juga yang diumumkan pada mereka yang terjejas. Untuk mereka yang secara amnya, macam potongan cukai yang saya baru jelaskan, yang tu membantu semua M40. Tapi ada juga yang dari segi membantu M40 seperti potongan caruman pekerja kepada KWSP daripada 11% ke 9%. Ini bakal meningkatkan dari segi pendapatan boleh guna golongan rakyat dan termasuk M40, khususnya sebanyak 9 bilion satu bantuan untuk pastikan lebih reda dari segi aliran tunainya untuk setiap bulan. Tetapi yang tu yang secara amnya. Kerajaan juga prihatin berhubung dengan golongan M40 yang mungkin kehilangan pekerjaan ataupun punca pendapatannya berkurang. Dan dengan itu terdapat beberapa pengumuman yang membantu golongan tersebut, antaranya pengumuman berhubung dengan pengeluaran KWSP akaun 1. Ada juga penambahbaikan daripada skim insurans pekerja. Inilah satu di mana biasanya skim insurans pekerja, jika sesuatu telah diberhentikan pekerjaan, mereka layak untuk mendapatkan pampasan ataupun dapat allowance mencari kerja daripada SOCSO. Kadar untuk skim tersebut telah ditingkatkan sebagai satu contoh untuk mereka yang mungkin berpendapatan sehingga 4,000 sebulan. Di bawah penambahbaikan tersebut, mereka bakal menerima 6,000 tambahan di bawah skim allowance insurans pekerja. Selain daripada itu, kami juga mengambil maklum bahawa mungkin dalam tahun hadapan mungkin ada lebih ramai yang mungkin diberhentikan kerja, dan yang itu lainan cukai untuk mereka yang menerima pampasan pemberian pekerja juga telah dilonggarkan supaya mereka boleh menerima lebih besar daripada pampasan tersebut tanpa dikenakan cukai. Dan di samping itu, I think satu isu yang kerajaan sangat prihatin ataupun mengambil berat ialah isu pengangguran. Seperti mungkin Datuk sedia maklum, kadar pengangguran pada masa ini, pada tahun ini, dia mencecah 5.3% pada bulan Mei. Dia dah sederhanakan sedikit, yang terkininya bulan September 4.6%. Tapi ini bukan antara tahap yang tertinggi yang dialami oleh negara Malaysia. Mungkin kita tak mengalami sehingga tahap ni mungkin untuk 3 dekad. Yang time yang last kali yang kita pada tahap ni mungkin tahun yang 80-an. Sejak itu kadar pengangguran tak sekadar ini. Tapi mengambil kira golongan M40 khususnya, kerajaan telah umumkan antaranya satu dari segi dana latihan semula $1 bilion. Itu antaranya adalah beberapa program untuk membantu mereka yang mungkin kehilangan kerja untuk dapat kerjaan baru. Dan juga ada satu juga yang dipanggilkan skim pengambilan pekerja ataupun hiring incentive, di mana sebelum ini telah diumumkan semasa skim perangsangan ekonomi prihatin dan bencana, di mana majikan diberi satu insentif untuk mengambil pekerja baru. Kadarnya tetap mungkin di antara 600 hingga 1,000 sebulan. Tetapi mengambil kira isunya lebih pada membantu mereka yang mungkin dalam golongan M40. So biasanya
walaupun mungkin ada graduan baru yang menghadapi kesukaran dalam kerja, tapi biasanya mereka mungkin dia dah 40 tahun, dia ada pekerjaan yang mungkin dah M40, mungkin dia gaji dia 8,000. Golongan ini mungkin akan mengalami kesukaran yang lebih dalam mendapat kerja. Antaranya kita dah saya sebut penambahbaikan skim insurans pekerja, tapi dari segi bagaimana kita nak memberi insentif yang lebih kepada majikan untuk menggajikan pekerja seperti berikut. Apa yang telah diumumkan dalam ucapan belanjawan oleh yang berhormat Menteri Kewangan ialah di mana majikan satu untuk penganggur biasa dia dapat sehingga 40% subsidi daripada gaji pekerja untuk 6 bulan. So sebagai contoh, jika seorang dapat pekerjaan 10,000, kerajaan akan beri 4,000 untuk 6 bulan. So itu 24,000 bantuan dari kerajaan untuk membantu mereka yang menganggur untuk dapat pekerjaan baru, satu insentif ataupun dorongan pada majikan. Tapi jika mereka dalam kategori yang dibuang kerja ataupun lama menganggur mungkin 6 bulan, kerajaan akan tambah pula insentif hingga ke 60%. So mungkin dalam contoh tersebut dia dapat kerjaan 10,000, kerajaan akan beri sehingga 6,000 untuk 6 bulan, 36,000. Antara menunjukkan tumpuan yang diberikan lebih kepada M40 dalam aspek membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan baru. Dalam masa sebelum tu saya nak dapatkan pandangan Tuan Johan juga lah. Isu yang dimainkan dengan begitu panas sekali di luar sana sekarang ni, bila kita bercakap tentang bantuan kepada golongan tak kira lah sama ada M40 ataupun B40 yang mungkin kehilangan kerja dan sebagainya. Sekarang ini mereka melihat kepada pengeluaran dari akaun satu simpanan dalam KWSP, dan saya tahu ia masih lagi dibincangkan di peringkat parlimen dan sebagainya. Tetapi pada pandangan Johan, apakah itu akan meringankan sedikit bebanan yang mungkin ditanggung oleh golongan B40 dan juga M40 yang mungkin sekarang ini sedang menghadapi kesukaran dari segi keuangan, kehidupan dan sebagainya, Tuan? Ini bukan satu perkara yang kerajaan perlu mengkaji perkara ini dengan teliti dan mendalam. Sebab kerajaan juga perlu mengimbangi di antara keperluan jangka pendek dari segi seseorang yang mungkin menghadapi isu aliran tunai, ekoran kehilangan ataupun pengurangan pendapatannya. Dan pada masa perlu berimbangi keperluan jangka pendek itu dengan keperluan jangka panjangnya, iaitu kebajikannya bila dia bersara dari segi menghadapi mesti ada simpanan yang mencukupi. Dan sebenarnya seperti mana yang berhormat Menteri Kewangan pernah sebilangan besar sudah tidak ada simpanan yang mencukupi untuk menjara kehidupan selepas untuk bersara. tempoh bersara, dan itu kerajaan juga perlu mengambil aspek berhati-hati dan dalam mengimbangi dua perkara ini, dan mungkin elok diulangi untuk pendengar bahawa setakat ini kerajaan sudah pun mengambil beberapa langkah berhubung dengan KWSP. Antaranya dari segi pengurangan caruman pekerja bulanan yang dikurangkan tahun ini daripada 11% ke 7%, dan tahun depan daripada 11% ke 9%. Itu sudah ada satu yang mengurangkan aliran tunai kepada KWSP dan meningkatkan pendapatan boleh guna oleh ahli ataupun mencarum KWSP. Keduanya, iLestari telah diumumkan lebih awal yang membenarkan ahli pencarum KWSP mengeluarkan 500 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Dan yang tu dibuka untuk semua ahli, dan apa yang telah diumumkan dalam ucapan belanjawan itu ialah penambahbaikan pada itu yang membenarkan untuk mereka mengeluarkan daripada akaun satu sehingga 500 lagi tiap bulan untuk tempoh setahun. Itu yang telah dicadangkan. Dan seperti mana Datuk sedia maklum dan juga YB Menteri Kewangan pun dah sebut perkara ini tengah dikaji, mengambil kira pandangan-pandangan yang telah diterima, yang antaranya meminta kerajaan untuk mengkaji semula dari segi bilangan yang layak, dan juga dari segi berapa yang dapat dikeluarkan. Tapi seperti mana yang dijelaskan, sebenarnya sudah beberapa perkara telah dibuat oleh kerajaan untuk membantu dari aspek KWSP, dan kita juga tidak mahu juga menjejaskan masa depan mereka, dan itu perkara masih dibincang dan juga dikaji. Tapi seperti mana yang telah disebut,
kita tidak seharusnya bergantung saja kepada KWSP, dan dengan itulah antara sebabnya kerajaan juga telah, seperti mana saya tadi sebut, menambah baik skim insurans pekerjaan. So mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka juga ada penerimaan bantuan yang tambahan daripada kerajaan. Itulah satu yang membantu. Selain itu, dari segi sebelumnya selalunya disebut moratorium pinjaman, tapi apa yang sekarang ditermakan dari segi bantuan bayaran balik pinjaman bersasar, sebelum ni diberikan secara automatik. Apa yang telah dilaksanakan sejak 1 Oktober lah secara bersasar, dan apa yang telah ditambah baik semasa ucapan Belanjawan 2021 ialah di mana walaupun yang B40 akan mendapat bantuan tersebut secara automatik, di mana mereka boleh menangguhkan bayaran ansuran selama 3 bulan ataupun membayar 50% untuk tempoh 6 bulan. Kemudahan ini juga dipanjangkan kepada golongan M40 yang kehilangan punca pendapatan, dan mengambil kira pandangan di mana ada yang menyebutkan susah nak buat permohonan pada bank, ada permohonan untuk dari segi dokumen dan sebagainya. Kerajaan juga telah mengumumkan bahawa kemudahan ini untuk B40 disediakan tanpa memerlukan apa-apa dokumen. Mereka hanya perlu menghubungi bank mereka dan menyatakan apa pilihan mereka, sama ada yang 3 bulan penangguhan ataupun 50% 6 bulan. Tapi golongan M40 dia hanya perlu membuat satu deklarasi menyatakan bahawa mereka menghadapi kekurangan pendapatan. Itu sahaja untuk melayakkan mereka untuk bantuan inilah. So saya rasa mungkin satu yang juga ingin ditekankan, walaupun pihak Kementerian Kewangan bersama dengan KWSP sedang mengkaji isu-isu yang telah dibangkitkan berhubung dengan Kawasan 1, tapi juga perlu mengambil kira terdapat bantuan-bantuan lain yang juga telah disediakan dan telah juga ditambah baiklah. Okey, saya difahamkan kita dah pun ada pemanggil di talian kita sekarang ini, jadi mungkin boleh kita berkongsi sesuatu bersama dengan pemanggil ini. Ridwan dari Pulau Pinang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Tuan. Ya, Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Tuan Sekretari. Ya, Waalaikumsalam. Dan yang berbahagia Tuan ahli panel. Ya. Okey, mengenaan saya punya perspektif dan saya lihat framework bajet okey, adakah boleh kita gantikan bonus RS 600 digantikan dengan satu KGT tambahan kepada penjawat awam untuk jimatkan pemanjaan. Okey, yang kedua, ada kenyataan sebut bajet 2021 tak diluluskan. Tak akan diluluskan jika akan kira ahli-ahli parlimen tidak meluluskan dalam hal ini. Okey, yang ketiga, kita tengok berbaloi tambahan kenaikan RN50 kepada 300 kepada untuk elon dalam hal ini. Minta ahli panel ulas dalam hal ini. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Soalan-soalan yang memang kita jangkakan sebenarnya, tapi tak apalah, kita memberi ruang kepada Tuan Johan Mahmud Marekan untuk berehat dulu buat seketika. Tetapi anda jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ruang bicara ini, kerana kita akan sambung untuk bercakap tentang belanjawan kesejahteraan rakyat. Dan jangan lupa, 2 talian itu sebenarnya masih lagi kami kekalkan kepada anda untuk membolehkan anda memanggil kami dan bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita bincang hari ini di ruang bicara. Kita rehat dulu. Baiklah, kita bersama semula di ruang bicara ini dan kita masih lagi bercakap tentang belanjawan kesejahteraan rakyat, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Encik Johan Mahmud Marekan, iaitu pengarah belanjawan negara. Dan sebelum kita menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini. Faridah Ahmad dari Johor ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Puan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kepada ahli panel. Ya. Silakan. Saya nak mewakili rakyat
yang di bawah lah ya, yang mana saya nampak dan lihat ada ibu tunggal, ada warga gemas, ada OKU kan. Dan di bawah yang kerajaan cakap nak bagi tolong setiap rumah meja dia ada makanan, tetapi adakah dengan RM500 sekali bagi je nak daripada bulan 5 sampai hari ni tak pernah dapat apa-apa. 500 kalau dalam satu keluarga satu bulan je dah habis. Okey. Habis macam mana membantu kepada rakyat macam ini? Dan bila tanya pejabat KDN, dia cakap, oh tak lulus. Tunggu, isi borang, isi macam-macam lagi pun sampai sekarang tak dapat apa-apa. Okey. Siapakah yang sebenarnya yang layak terima? Dan berapakah yang sepatutnya seseorang tu dapat terima sepanjang keadaan macam ni? Okey. Itu saja. Saya minta penjelasan daripada pihak panel. Ya, okey, faham. Terima kasih banyak-banyak Puan Faridah Ahmad. Jadi itu luahan hati sebahagian ataupun salah seorang daripada rakyat Malaysia yang mungkin ialah mengharapkan sesuatu sebenarnya, terutamanya daripada kerajaan dan juga dari belanjawan ini. Tetapi mungkin Tuan Johan, kita jawab dulu persoalan yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadi. Tak apa. Nak jawab terus. Sebab dia masih fresh, biar saya jawab itu. Silakan. So berhubungan dengan apa yang dibangkitkan oleh Puan Faridah, seperti mana mungkin rakyat sedia maklum, semasa package rangsangan penjana telah diumumkan bantuan kepada ibu tunggal sebanyak RM500 dan itulah tengah diusahakan oleh pihak Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan dijangka bahawa bantuan tersebut akan membantu lebih pada 100,000 ibu tunggal yang di luar sana. Tetapi sebenarnya itulah salah satu daripada bantuan kepada golongan yang mudah terjejas. Sebenarnya kalau seseorang itu adalah seorang ibu tunggal yang berpendapatan rendah, mereka sebenarnya juga layak untuk bantuan lain, khususnya dari segi tahun lebih awal tahun ni lah bantuan sara hidup dan tahun depan ditambah baik menjadi bantuan prihatin rakyat. Apa yang telah diumumkan seperti saya sebut lebih awal, ia telah dinaikkan dari segi peruntukan daripada 5 bilion hingga ke 6.5 bilion. Dan jikalau mungkin Puan Faridah merupakan satu ibu tunggal, pendapatan dia kurang daripada 2,500 sebulan dan mungkin dia ada lebih 2 anak ataupun lebih, dia bakal menerima RM1,800. Itu satu penambahbaikan. Kalau jika tahun 2020 mungkin dia hanya 2 anak, dia akan mungkin dapat hanya 1,240, tahun depan dia akan dapat sehingga 1,800. Itu satu penambahbaikan dari segi bantuan prihatin rakyat. Tapi yang tu ialah untuk golongan B40 yang melibatkan lebih 8 juta penerima. Tapi jika Puan Faridah bukan satu ibu tunggal di mana pendapatan ini di bawah garis kemiskinan, dan itu dia layak untuk menerima bantuan kanak-kanak di bawah KPWKM juga. Pada masa ini kadar sedia ada ialah RM100 sebulan untuk setiap anak, dan kadar ini telah dinaikkan kepada RM150 untuk anak yang 7 tahun dan ke atas, dan RM200 untuk anak di bawah 7 tahun. Dan ini mungkin sehingga maksimal RM1,000 sebulan. So inilah satu di mana jika dapat ibu tunggal yang memang miskin, mereka mendapati mungkin sehingga RM1,000 sebulan. Itulah antara satu daripada jaminan yang telah dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, dan inilah satu tumpuan yang diberikan. Bantuan kanak-kanak ini sahaja dijangka akan melibatkan 500 juta untuk tahun depan, dan inilah salah satu daripada bantuan tadi Puan Faridah sebut dia secara sekali saja mungkin tidak membantu, tapi untuk mereka yang miskin dalam keadaan ini, dia akan dapat bantuan bulanan melalui Jabatan Kebajikan. So itu satu yang untuk menangani isu yang dibangkitkan oleh Puan Faridah. Balik pada Encik Ridwan, saya jangka Encik Ridwan mungkin seorang pejabat awam. Satu yang perlu sebut ialah seperti mana yang Datuk kita bermula perbincangan hari ini, kerajaan perlu mengimbangi beberapa perkara. Salah satu daripada ini bagaimana kita memastikan bahawa satunya mencukupi sumber untuk kerajaan menangani isu COVID
Yang keduanya dari segi bagaimana kita membantu golongan-golongan mudah terjejas dan golongan rentan. Dan mungkin itulah keutamaan pada kerajaan dari segi mengutamakan peruntukan. Tapi pada masa yang sama seperti yang juga dibincang sebelum ni, kita tak boleh mengabaikan pelbagai kumpulan-kumpulan berkepentingan dan termasuk juga ialah perkhidmatan awam yang telah bekerja tungkus lumus dalam membantu dari segi rakyat dalam keadaan seperti hari ini. Apa yang telah diumumkan ialah satu bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam, lebih 1.5 juta daripadanya. Dan ini adalah satu penambahbaikan daripada tahun lepas. Tahun lepas hanya 500. Ini kita tambah baik 20% naik ke 600. Mungkin untuk beberapa mungkin rasa ini tak banyak, tapi dari segi sebab kita lebih sejuta penjawat awam, bantuan khas kewangan ini melibatkan peruntukan lebih daripada 1 bilion untuk membiayainya. So itulah mungkin sekadar yang kerajaan mampu. Kenaikan KGT yang biasa akan terus dibuat. Apa yang Encik Ridwan bangkitkan ialah KGT tambahan untuk tahun depan. Tapi mungkin jika saya dapat berterus terang, mungkin kita pun mengambil iktibar bahawa kami yang penjawat awam, mungkin kami dalam keadaan yang mungkin lebih baik daripada ramai yang di luar sana. Kami masih ada pekerjaan, pendapatan kami pun tidak terganggu, masih tetap dibayar setiap bulan, tak dikurangkan banding dengan ramai yang mungkin dah mula macam yang syarikat penerbangan, mereka dibuang kerja ataupun allowance dia pun juga dipotong. Dan dengan itu saya rasa tumpuan kerajaan lebih pada mereka yang terjejas dan mengalami kurangan pendapatan lah. So itulah isu untuk dari segi KGT. Tapi ada soalan kedua daripada sekiranya bajet tidak diluluskan ataupun belanjawan ini tidak diluluskan. Yang ini ialah satu perkara yang sangat penting. Terima kasih pada Encik Ridwan untuk bangkitkan perkara ini. Adalah sangat penting untuk belanjawan diluluskan, terutamanya tahun ini. Seperti mana Yang Berhormat Menteri Kewangan pernah menyatakan, jika belanjawan 2021 ini tidak diluluskan, ia bakal menjejaskan kelangsungan usaha kerajaan menangangi COVID-19. Sebab kerajaan telah membentangkan RUU perbekalan dengan permohonan untuk peruntukan yang berjumlah 320.5 bilion. Inilah yang perlu diluluskan untuk oleh Parlimen untuk membolehkan kerajaan meneruskan bukan sahaja usaha memerangi COVID-19 tapi juga dari segi kelangsungan dari segi operasi dan perkhidmatan kerajaan. Sekiranya tidak diluluskan Tuan Johan, ada tak kaedah lain yang mungkin boleh diguna pakailah dalam usaha untuk meneruskan apa yang telah pun digariskan itu dalam belanjawan itu sendiri? Saya ada perasan ada keluar berita ataupun komen daripada peguam yang menyatakan bahawa boleh dibuat pindaan ataupun boleh diluluskan sebahagian daripada belanjawan yang telah dibentangkan. Mungkin ini satu isu teknikal, sebab isu belanjawan ini tertakluk kepada perlembagaan dan juga beberapa undang-undang, dan dia tidak boleh, dia bukan saja macam belanjawan syarikat ataupun belanjawan isi rumah mana yang ni boleh potong, yang ni boleh tambah, sesenang itu juga. Dari segi kaedahnya, apa yang telah dibentangkan kepada Dewan Rakyat ialah untuk diluluskan secara keseluruhannya. Namun demikian, ada satu ruang jika Ahli Berhormat merasakan ada satu perkara ataupun satu peruntukan yang dia ingin kurangkan. Yang Berhormat boleh mencadangkan satu usul, dan jika diterima akan dibahaskan, dan jika usul itu diluluskan, pindaan untuk mengurangkan peruntukan tertentu tersebut akan boleh dibuat. Tapi yang itu saja untuk mengurangkan satu peruntukan spesifik. Tiada ruang pula untuk menaikkan ataupun mencadangkan belanjawan lain. Yang itu biasanya akan diambil kira oleh kerajaan dalam supplemental ataupun perbelanjaan tambahan tahun depan.
satu juga lagi komen yang menyatakan bahawa kerajaan pernah meluluskan sebahagian daripada perbelanjaan. Sebenarnya perkara ini mempunyai satu konteks tertentu. Mungkin dalam lebih daripada 20 tahun lalu pernah sekali, tetapi yang tu ialah konteks di mana satu belanjawan telah dicadangkan, tetapi atas sebab-sebab tertentu dia tak cukup masa untuk dibahas dan diluluskan sebelum hujung tahun. Dalam keadaan itu kerajaan telah membuat satu di mana dia dibenarkan hanya luluskan sebahagian dan perbahasan dan kelulusan belanjawan itu diteruskan untuk di sesi yang selanjutnya. Tapi dalam aspek tertentu dia kaedah tersebut tidak boleh digunakan dalam keadaan di mana belanjawan yang telah dicadangkan ditolak. Bila satu belanjawan itu dah ditolak, itu mengakibatnya apa yang dicadangkan tak boleh digunakan ataupun dicadangkan sebahagian diluluskan. Okay, so tak ada presiden, untuk perkara ini. Okey, cuba kita lihat pada satu perkara juga Tuan Jo. The worst case scenario lah. Ini cuma andaian kita lah yang bermain di luar sana. Sekiranya belanjawan ini ditolak di parlimen, apa akibatnya? Apa yang rakyat perlu tahu? Apa konsekuensi ataupun apa yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan dan juga rakyat? So isunya ialah jika belanjawan ini tidak diluluskan dan satu mungkin ia ada beberapa implikasi lah, ada beberapa isu yang berbangkit, tapi akhirnya sebab ini dah sampai bulan November. Jika belanjawan ini tidak diluluskan, dia tak sempat untuk nak buat belanjawan baru sebelum hujung tahun. Dan dengan itu, kalau tidak diluluskan, sebenarnya ia akan menjejaskan datang bulan Januari, kerajaan tidak dapat berbelanja. Dan ini bukan saja isu belanja untuk barisan hadapan menangani COVID-19, tetapi juga operasi biasa, perkhidmatan biasa bernama juga tidak terkecuali. So itu satu isu yang amat berat. Itulah antaranya dibuat YB Menteri Kewangan dan juga Yang Maklum Perdana Menteri telah mengesah supaya pentingnya untuk belanjawan ini diluluskan. Mungkin jika ada beberapa cadangan-cadangan yang dibuat oleh yang berhormat, cadangan untuk membuat mungkin tambahan peruntukan untuk program-program tertentu. Perkara ini kerajaan boleh mengambil kira dan memberi komitmen untuk memasukkan cadangannya tersebut dalam bajet supplemental, bajet tambahan bulan tambahan. Tapi yang belanjawan pokoknya perlu diluluskan untuk memastikan kelangsungan operasi jentera kerajaan keseluruhannya. Dan khususnya yang pentingnya pada masa ini yang sangat kritikal ialah kita tidak boleh merisiko menjejaskan kelangsungan usaha menangani COVID-19. Ya. Okey, kita ambil satu lagi panggilan yang sudah pun ada di talian kita sekarang ini. Arjuna dari Perak sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Arjuna. Halo Arjuna. Ya, selamat malam Datuk Syatawi. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dan kepada panel belanjawan. Ya. Ya. Saya daripada Teluk Intan, Perak. Okey. Selama tahun 2019 kita fahamlah sangat susah untuk kita bangun. So soalan saya satu saja. Ya. Saya ingin memohonlah kepada kerajaan. Okey. Apa yang kita dapat sekarang, kita berterima kasihlah. Ya. Kerana pemberian daripada kerajaan. Soalan saya 2019, seperti contoh kalau anak saya belanjakan ke IPS contohnya dengan bayaran 3-4 ribu lebih. So dalam keadaan dengan hutang jugalah. So ini adalah satu hutang yang paling besar juga. Keadaan sekarang kerja berkurangan.
dan masalah-masalah yang lain. Okey. Minta satu solution lah untuk yang berhadapan dengan kesusahan semacam ini. Terima kasih. Ya. Datuk Tuan, Sari. boleh tak ulangi pinjaman apa IBS? Sorry, minta maaf, saya tak terdengar. Tak, maksud dia ialah perbelanjaan ketika anak belajar di IPTS. Oh, di IPTS. Jadi pembelanjaannya agak besar dan ialah dengan keadaan ekonomi sekarang ini dia menghadapi kesukaran. Jadi di sini mungkin dalam belanjawan itu apakah ada satu pertukaran khas untuk membantu golongan seperti inilah. Seperti mana yang saya rasa tadi Datuk kita kita dah sebut, banyak berbincang tentang aspek B40. kerajaan yang ambil terutamanya untuk golongan B40 ataupun M40, apa yang dibuat lebih awal tahun ini melalui pakej rancangan penjana dan prihatin lah. Masihkah ada juga moratorium dari segi pinjaman yang itu telah diteruskan dan dilanjutkan melalui bantuan bayaran balik pinjaman bersasar di mana mereka yang mungkin menghadapi seperti mana yang tuan daripada Teluk Intan Arjuna sebut mungkin dia kekurangan kerja, jika kekurangan pendapatan mereka boleh pergi ke bank minta dari segi lanjutan dari segi penangguhan ansuran dan juga dari segi bantuan-bantuan yang telah kami bincang panjang lebar dari segi bantuan prihatin, bantuan dari segi juga dari segi KWSP, dari segi sumbangannya, carumannya pun dikurangkan. Inilah semua antara yang diusahakan untuk membantu mereka yang menghadapi cabaran aliran tunai. Okey, satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pencerahan bila kita bercakap tentang COVID-19. Ini sesuatu yang tak dapat dielakkan. Seluruh dunia juga mengalami perkara yang sama. Tapi kalau kita lihat dalam belanjawan 2021 ini, peruntukan yang diberikan ataupun yang disediakan untuk kita panggil ubat lah untuk COVID-19 ini ialah 3 bilion. Kalau tak silap saya itu diumumkan. Apakah sekiranya kita memerlukan peruntukan yang lebih besar untuk mendapat ubat mengubati COVID-19 ini, apakah itu akan dilakukan sebenarnya? Berhubung dengan isu dari segi peruntukan yang telah disediakan untuk Kementerian Kesihatan untuk tahun 2020, Kementerian Kesihatan telah disediakan peruntukan sebanyak 30.6 bilion dan tahun 2021 telah dicadangkan peruntukan tersebut dinaikkan kepada 31.9 bilion. Inilah dari segi belanja mengurus dan belanja pembangunan yang biasa. Tambahan kepada peruntukan tersebut, yang tambahan pada yang 31.9 bilion, kerajaan tahun ini dah belanja lebih 1.8 bilion yang khusus untuk barisan hadapan dan sebagainya, dan YB Menteri Kewangan juga telah menyebut tambahan 1 bilion untuk barisan hadapan mendapatkan peruntukan khusus untuk COVID-19 dari segi apa yang biasanya pergi PPE, dari segi pakaian dan dari segi perlindungan diri, reagent dan bahan guna habis yang perlu digunakan untuk saringan COVID dan juga ubat-ubat. So yang ni ialah 1 bilion tambahan yang telah disediakan melalui kumpulan wang COVID. Apa yang kerajaan memberi komitmen ialah satunya apa sumber-sumber yang diperlukan oleh barisan hadapan, kerajaan akan mesti bahawa ianya mencukupi. Tapi apa yang juga disebut oleh Yang Berhormat Menteri Kewangan ialah pada masa ini masih ada ketidaktentuan berhubung dengan vaksin. Bila agaknya yang akan sedia dan dapat digunakan, walaupun ada berita baik daripada Pfizer yang bunyinya dah dari segi lulus, tapi dia masih memerlukan satu proses yang begitu rumit dari segi dari segi regulatory, dari segi kelulusan daripada pihak kawal sedia. So kita tak belum pasti bila agaknya sedia untuk vaksin ini dibeli oleh negara seperti Malaysia. So dengan itu peruntukan yang saya sebutkan tadi dari segi 31.9 bilion dan juga yang 1 bilion tambahan yang disediakan untuk Kementerian Kesihatan, itu tidak termasuk keperluan untuk vaksin. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Menteri Kewangan telah sebut dalam ucapannya bahawa kerajaan memberi komitmen bila terdapat vaksin, kerajaan committed untuk menyediakan peruntukan yang mencukupi. Ada anggaran awal yang diterima sebanyak 3 bilion, mungkin lebih besar, tetapi kerajaan committed bahawa bila
vaksin disedia, kerajaan akan menyediakan peruntukannya yang secukupnya untuk memastikan. Dengan itu, Yang Berhormat telah juga menyebut bahawa kerajaan bercadang untuk menaikkan apa yang dipanggil siling kumpulan wang COVID-19. Ini satu yang telah diluluskan oleh Parlimen pada bulan Ogos lalu pada siling 45 bilion. Ini tidak mencukupi, dicadangkan naikkan kepada 65 bilion. 20 bilion tambahannya, sebahagian daripada 10 bilion ialah untuk membiayai pakej rangsangan kita prihatin yang diumumkan pada bulan Oktober. Yang 10 bilion lagi ialah satu kombinasi dari segi satu untuk yang bantuan prihatin, bantuan yang 1 bilion tambahan yang diperlukan oleh kementerian, yang bakinya mungkin 3 bilion itu ialah yang mungkin bakal digunakan jika diperlukan untuk vaksin. Okey, satu lagi isu yang saya nak dapatkan pandangan Tuan Johanna. Ini juga dibangkitkan di Parlimen khususnya lah. Ramai ahli-ahli Parlimen sendiri yang menyuarakan pandangan dan juga pendapat bahawa dalam belanjawan kali ini kadang-kadang peruntukan yang terlalu besar diberi kepada pembangunan atau kepada repairing work dan sebagainya, memperbaiki bangunan, memperbaiki persarana pejabat dan sebagainya. Sesuatu yang mungkin tidak diperlukan pada masa kini disebabkan oleh situasi ekonomi yang begitu tertekan. Peruntukan itu mungkin boleh dialih dalam usaha untuk memberi lebih kepada rakyat daripada tumpu kepada pembangunan yang sedemikian. Ini Datuk, ini soalan yang agak baik. Terima kasih untuk bertanyakan soalan ini. Ini sebenarnya saya pun rasa ialah satu hujah yang mungkin tidak bertanggungjawab yang telah dibuat oleh ahli sesetengah ahli yang berhormat. Sebab mungkin isu satu populis yang menyatakan ambil daripada yang untuk belanja pembangunan dan berikan pada untuk belanjawan bantuan rakyat. Tapi isunya yang selalu yang perlu diimbangi seperti mana yang telah disebut di awal, balancing lives and livelihoods. Bagaimana kita nak mengimbangi keperluan keselamatan dan hidup rakyat, tapi juga dari segi memastikan bahawa terdapat aktiviti ekonomi, memastikan bahawa ada peluang pekerjaan dan juga mata pencarian untuk rakyat. Sebab jika hanya diberikan bantuan, dan masalahnya bantuannya tidak semestinya menjandakan aktiviti ekonomi. Kita mesti pastikan bahawa mereka yang terjejas dapat dibantu. Pada masa yang sama, kerajaan juga memastikan bahawa terdapat aktiviti ekonomi yang dapat dijana. Dan masalahnya pada masa ini, semasa krisis COVID, sektor swasta tu mungkin dah merudum sedikit. Itulah masa yang sangat diperlukan untuk kerajaan datang untuk meningkatkan perbelanjaannya. Dengan itu, kerajaan telah meningkatkan perbelanjaan pembangunan daripada anggaran 2020 50 bilion sehingga ke 69 bilion. Peningkatan itu agak penting, dan daripada peningkatan 19 bilion ini, antaranya telah diumumkan fokus kepada projek untuk kontraktor kecil semampunya. 2.5 bilion telah dikhususkan untuk kontraktor G1 ke G4. Ini harapnya membantu juga dari segi merancangkan dari segi aktiviti ekonomi di peringkat akar umbi. Sebab perkara-perkara macam penyelenggaraan baiki kecil, itulah projek-projek yang dapat dilaksanakan dengan cepat, dan bila duit tu salur ke akar umbi, dapat menjanakan dari segi kontraktor dapat kerja, dia gajikan pekerja, bahan binaan pun dapat dari segi bisnes yang pada masa ini mungkin sebab projek pembangunan dari segi sektor swasta, pembangunan hartanah ni mungkin dah kurang, dan dengan itu sangat penting untuk kerajaan masuk. Dan juga telah diumumkan bahawa projek skala besar sehingga 3.8 bilion akan mula dilaksanakan pada 10 tahun pertama untuk memberikan kerja-kerja baru untuk kontraktor pembinaan juga yang mungkin pada masa ini juga menghadapi kekurangan pekerjaan. Dan biasanya kita nampak bahawa projek-projek pembinaan terutamanya yang projek yang melibatkan kontraktor tempatan, dia melibatkan satu projek kesan sampingan spin-off yang lebih tinggi, dan diharapkan dia membantu menjanakan aktiviti ekonomi dan juga membantu mewujudkan peluang pekerjaan. Inilah satu perkara yang amat penting untuk kerajaan. Semasa kita memastikan bahawa peruntukannya mencukupi untuk COVID, kita juga memastikan bahawa juga peruntukan tambahan untuk projek pembangunan, merancangkan aktiviti ekonomi supaya kita dapat membantu mewujudkan peluang pekerjaan untuk kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Di Dewan Rakyat, satu lagi isu yang dimainkan dengan begitu hebat sebenarnya pada pandangan saya ialah peruntukan yang diberikan kepada kewujudan semula jasa. Itu pun dipertikaikan, dikatakan bahawa it's a waste lah bagi kerajaan memperuntukkan jumlah yang begitu besar hanya semata-mata untuk mewujudkan semula jasa itu. Pandangan isu yang jasa mungkin dia jadi hangatkan, so mungkin satu perbezaan pandangan politik sebab inilah satu entiti yang telah
wujud semasa kerajaan Barisan Nasional telah dibubarkan oleh bawah PH dan sekarang keputusan dasar telah dibuat oleh kerajaan kini ialah untuk mewujudkan semula. Mungkin dari perspektif Kementerian Kewangan, kami juga kecewa yang dipertikaikan satu aspek peruntukan 80 juta dalam konteks satu belanjawan 320 bilion yang ni tak sampai 1% daripada peruntukan belanjawan kalau nak pertikaikan perkara ini. Tetapi dari aspek Kementerian Komunikasi, bagi mereka pewujudan jasa semula adalah antara aspek yang penting untuk memastikan bahawa maklumat berhubung dengan program-program yang kerajaan buat dan bantuan yang diberikan oleh kerajaan sampai ke peringkat akar umbi. Sebab antara isunya sekarang ialah walaupun kerajaan dalam pakej rancangan yang telah dilancarkan tahun ini sebanyak 300 bilion dengan bantuan seperti bantuan prihatin rakyat, bantuan sari hidup dan sebagainya. Tadi ada panggilan daripada Puan Farida yang masih tak sedar ada juga bantuan-bantuan lain yang Puan Farida patut memohon. Tapi kerana ini tak sampai, dan walaupun ada yang berpandangan aspek komunikasi mungkin tak penting. Mungkin mereka juga berpandangan tak perlu bernama. Tapi inilah satu kepentingan bahawa bila ada dasar, kalau tak ada siapa tahu, mereka tak akan dapat manfaatnya. Dan mungkin itulah antara aspek ni kenapa dalam peruntukan belanjawan negara, peruntukan sebagai bernama masih perlu diberikan peruntukan, dan juga sama juga dengan agensi-agensi seperti jasa. Okey, kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi. Jadi di penghujung sebenarnya Tuan Johan, banyak yang tak dapat kita sentuh. Tapi menarik sebenarnya perbincangan ini. Secara ikhlasnya lah, ramai juga yang mempertikaikan sekarang ataupun mempermainkan isu apakah kerajaan mampu sebenarnya untuk melaksanakan belanjawan kali ini 2021 ini, jumlah yang begitu besar. Apakah kita ada duit yang mencukupi, dana yang mencukupi untuk dibelanjakan dalam belanjawan ini? Jadi seperti mana yang Datuk kita mula perbincangan hari ini, isu inilah, isu COVID inilah satu krisis yang mungkin satu keunikan tak pernah terjadi, satu krisis kesihatan dan satu krisis ekonomi yang tak pernah dialami sebegitu. Dan dengan itu kerajaan terpaksa membuat langkah berani. Walaupun pada asalnya yang dibentangkan belanjawan 2020 hanya defisit 3.2%, kerajaan berani meningkatkan defisit itu sampai ke 6%. Tahun depan pun masih ke tahap 5.4%. Ini bukan satu belanjawan pengembangan, belanjawan yang terbesar sekali. Ini sangat diperlukan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan juga merancangkan ekonomi, pastikan yang live dengan livelihoods itu terjamin. So itu saya rasa tidak, isu pertikaian itu terpaksa dibuat. Kita terpaksa sebagai kerajaan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kelangsungan keberniagaan, kita terpaksa melaksanakan, dan itu seperti mana yang telah bilang, agak penting belanjawan ini diluluskan untuk memastikan kelangsungan usaha memerangi COVID-19 dan juga dari segi untuk memastikan licinnya dari segi pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat mendapatkan peluang pekerjaan dan juga pendapatannya untuk masa depan semua rakyat. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Jo kerana sudi bersama. Terima kasih Datuk. Terima kasih untuk dapat peluang untuk Ini menjelaskan. menarik sebenarnya perbincangan ini, walaupun banyak yang tak dapat kita sentuh, tapi apa yang kita sentuh sebenarnya adalah sesuatu yang cukup dekat dengan hati rakyat, dan kita harap mungkin Tuan Johan dapat lagi bersama dengan kami di ruang bicara ini, InsyaAllah. kerana banyak lagi isu yang ingin kita sembang-sembang bila kita sentuh tentang belanjawan 2021 ini. Apapun, terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.